Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat apa? Ya? 20. Kat mana? Ish. Belah lagi atas 14. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, seperti yang tersebut dalam hadis Nabi SAW, barang siapa berbuat zina dengan perempuan yang ada suami, adalah dosanya atas laki-laki dan perempuan di dalam kuburnya itu sangat azab sekalian umat Nabi kita semuanya, na'udzubillah. Maka bila adalah pada hari kiamat nescaya menghukumkan Allah Ta'ala akan suaminya yang dahulu itu dalam segala kebajikan lelaki yang kemudian. Bermula hukum yang demikian itu apabila zina isterinya itu dengan tiada tahu suami. Maka jika mengetahui ia suami dan diam ia suami, nescaya mengharamkan Allah SWT atasnya atas suami masuk syurga. Kerana bahawa sungguhnya Allah Ta'ala menyurat ia Allah di atas pintu syurga, anti haramun 'ala dayus, artinya engkau haramlah, yakni masuk atasnya segala orang yang mengetahui akan kejahatan zina pada ahlinya dan diam ia dan tiada cemburuan ia. Kita sambung lagi tentang bab cemburuan. Cemburu ni sifat orang laki-laki, orang perempuan tidak ada cemburu, sifat lelaki. Maka orang yang paling tak cemburu sekali namanya dayus. Dayus ni laki-laki yang suka isterinya berzina. Kalau isteri dia berzina, dia tak suka, dia tak reda, dia tak dayus. Ni dia tahu tapi tak marah. Dayus. Azab di hari akhirat sama dengan laki-laki yang berzina tu. Suami sama je. Pasal suami reda. Learning reda suami isteri zina, tujuan nak dapat dunia. Nampak? Kalau awak suka-suka tu jahat dah. Tak boleh sekepeng tu saja, nafsu saja. Learning nak dapat projek. Jadi nak dapat kabel besar, bini nampak guna isteri. Isteri berzina dengan orang tertentu, dapat projek. Projek besar, main jatuh-jatuh. Nampak? Dah isteri tak apa, tak ada hak. Kaya kan pitih punya masa pitih ni orang nak belaka. Cuma kita ni ada apa benda ni, ada sempadang. Ada sempadang. Semua orang nak pitih, ulama nak pitih, nak pakai pitih lagi kan. Ini dunia ni beli dengan pitih. Tok Imam nak pitih, Tok Bilal nak pitih, tu orang curi-curi nak pitih tu. Curi-curi nak jual tak boleh pitih. Dia curi kasut, nampak? Lepas tu dia pergi jual boleh pitih. Dia nak pitih. Puak-puak nak pitih. Mana Allah bini suruh bini berzina dengan pengarah lah, dengan apa lah. Laluan dia bagai. Ada hak boleh berzina dengan tuan punya hutang, maka hutang dia tak payah bayar. Jadi siapa yang ada buat lagu ni bertaubat. Nampak? Allah Maha Pengampun. Nampak? Allah Maha Pengampun. Ambil pengajaran cerita pelacur Bani Israel. Bukan berzina sekali dua, pelacur. Hijab berzina, jual tubuh, boleh pitih. Dia bertaubat, Allah terima taubat ni. Jadi siapa-siapa pun yang buat dosa zina ni, dia kena takut dan dia harap. Dia kena ada dua. Dosa besar lah, dosa zina, dosa riba, dosa minum arak, isyak dadah, pergi kuda, pergi beruk, ke bandar lah, tipu macam-macam lah. Dua kita kena ada. Yang pertama takut, yang kedua harap.
Takut benda, takut kita kena azab di akhirat nanti. Nah, atas dunia terlepaslah lah kita bijak. Tapi akhirat mana dia orang terlepas. Nah, atas dunia hak bodoh kena. Oh cerdik tak kena. Neh, cerdik. Neh, hak curi, hak tipu 2-3 belah ya tu naik laroba. Hak tipu jual kapal selam, beres tu. Faham tak? Hak tu main jota-jota beres lalu. Dah dia cerdik, faham? Nah, tapi akhirat tak ada orang terlepas. Tu hakim kena naik mahkamah. Di padang mahsyar kat dia mahkamah. Mahkamah ni benda makna mahkamah. Mahkamah ni makna bangunan lah, kan? Mahkamah dia buh mim. Asalnya ha kaf mim, hukum. Nampak? Bubuh mim mahkam, letak ta marbutah, maknanya tempat berbicara hukum. Tak mesti bangunan. Nah, bawa pokok jadi mahkamah. Nah, tagre boleh sebab di situ diputuskan hukum. Dia panggil mahkamah. Nah, macam ni masjid. Masjid mana tempat orang sujud. Asalnya sim, jim, dal. Nampak? Sujud. Letak mim, masjid. Mana tempat sujud. Nah, hukum bubuh mim mahkamah. Jadi tempat berbicara hukum. Jadi mahkamah paling besar di padang mahsyar. Hebat tak hebat, segala hakim-hakim atas bumi ni akan dibicarakan juga. Nah, atas dunia ramal lepas. Nah, dah lampu merah dia boleh jalan, lampu hijau kita berhenti. Betul tak? Nah, kita hijau kena berhenti. Dia merah jalan, dah menteri. Dia dah ayah atas, kita ayah. Nampak? Tu dunia. Nampak? Ketua hakim negara. Kalau parking biar jalan, mana ada orang samang? Tulis tu ketua hakim negara. Apa dia? Mana orang ni nak samang? Nah, kereta pak leh boleh samang. Tak buat BT parking. Nah, kereta ketua hakim negara dia ada crown depan. Faham? Kalau rock block JBJ ke Tiapik, dia tengok crown tu. Dia tengok crown tu, jalan. Tabik pula ni. Padahal dalam bukan mahkamah. Akan hakim JKK tu pandai. Ada mari. Kalau tahu mari awak ni. Ada masalah sikit di rumah. Kata puan dia tak boleh mari orang ni pok tuju. Nyanyi marah orang pula, sesal lu masalah dan lewat awak minta maaf. Jadi kita mari lewat ni, kita berhenti awal. Hakim besar naik dalam kandang. Sekarang kandang orang salah di dunia hakim tak masuk. Menteri masuk lah kandang orang salah. Ya. Orang ambil statement di rumah. Nampak? Tu pun tak ada soal dia. Dia duduk dengung itu menteri. Kalau tukar ambil statement tak tulis benda pun main buah gitu. Balik khabar dah ambil dah statement. Pasal menteri, pasal raja. Nah, seluruh dunia gitu. Akhirat hakim naik dalam kandang orang salah. Ketua hakim, timbalan hakim. Nampak? Magistrat. Tu hak bakar kulit naka atas kepala. Naik juga. Tu besar tu. Kalau barang-barang biasa dia pakai baju gitu kan. Baju kembang jubah batu raibina tekau. Tu dak besar ni. Kalau besar hakim dia kena pakai kulit naka atas kepala. Faham? Rambut ketel. Jadi tengok. Tu besar tu. Rambut sini kuning, sini ketel gelulung macam kulit naka. Faham? Orang yang makan kambing dia buat atas kepala. Tidak uke kita mereka khabar. Nampak adab-adab hakim. Nampak mesti memakai serban lebih besar daripada serban orang awam. Kalau orang awam pakai 5 seter, hakim 7 seter. Dia kena besar. Nah, kalau set-set kapung pakai serban ayah haji nipis gitu, hakim dia kena besar serban. Nampak adab menjadi hakim.
Jubah kena lain daripada jubah orang kebanyakan. Nah, dah ikut British. Ambil daripada British. Dah ambil hak Rasulullah. Dah ambil hak hukum hakam hak Islam. Ambil hak British tu. Nah. Menteri pun kena bicara juga. Semua orang kena bicara. Kalau kita tak ambil kena, kita buang dulu segala hak kita buat dosa tu. Susu jangan wi napok. Nampak lagu mana susu taubat. Oh dulu berzina sangat zaman dulu ni tok bila dah. Jangan awak dak ingat tok bila nu zaman dulu mung. Nampak paliah-haliah kan masa KFC itu. Ada ambil gapuang tu ambil gapuang ni. Jangan awak dengar buang sudah. Gopak dengan dia dengan taubat. Aku menyesal aku berzina gitu. Ramai mana mu berzina bocik ramai 15 trailer dia dah perempuan. Tak kira 15 trailer ke 5 juta orang perempuan pelacur ke, mu taubat bersih kosong. Bila taubat akhirat ada. Dosa hak dak taubat akhirat baca semula. Nampak? Hak kita taubat dah Allah saja yang tahu, malaikat pun dak tahu dah. Nampak? Jadi jangan kita suka bila ahli kita buat maksiat. Sesiapa juga yang membiarkan anak atau isterinya mendedahkan aurat-aurat berat di khalayak ramai, juga ulama kias sebagai dayus. Aurat berat ni nampak punggung, nampak perut korang. Pakai baju tengah sakuk tubik tiok sepeh tu aurat berat mereka. Aurat ringan ni guana pakai baju kurung comel belaka dah, cuma dak kata takai nampak sikit kaki. Maka suami orang dak panggil dayus. Faham? Dayus ni suami yang biarkan membuka aurat yang melampau batas. Turun kereta, tok laki nampak baik je. Bini belah kat paha. Nampak? Belah siapa nampak paha tubik sepeh, suami dayus. Kerana siapa nampak paha, dia panggil melampau batas. Faham? Bini dia pakai tudung, patutnya siapa aku bijak ujung dagu, dia terik ke bawah, nampak bawah dagu. Mazhab Syafi'i kata aurat lagi tu. Dak panggil dayuh tu lelaki. Bahasa rengang tu. Faham? Bini pakai skirt. Tu lelaki dayus. Orang kampung bini kemar katung. Kampung. Laki tu imam. Bini tu imam kemar katung, beli ikan. Nampak? Air kurik tak ada. Tanya tu perai ikan. Ni body atas ni tak ada benda. Nampak? Tali baju dalam tu bit sepek, beli ikan. Jadi guana bukan jauh. Tok perai berhenti ikut pintu dapur. Takkan nak bakar jibat kau. Tak? Tok perai duk keling ke dada dia, dak wi raya kurik, wi ebek tu. Sebek celah baku. Tu dayus. Jaga baik. Anak puang ni pakai seluar tubik punggung sepeh, seluar dalam sepeh tunjuk korang. Kita tahu, kita tak kata benda, dayus. Faham? Pasal berat dia panggil gitu. Nampak? Kain baju depan sekat seluar neleh pula. Siapa tebik pusat sepeh depan orang ramai, anak dara, ayah dayus. Walaupun lah banyak kali dah pergi haji. Berapa kali pergi? 937 kali pergi. Pasal umur dia 1000 tahun. Dah ada kira. Faham? Itu jaga baik. Tulis dia atas pintu gerbang, anti haramun ala dayuh. Mung hai syurga, dayuh tak dia masuk. Nampak? Dalam ni kita dah ambil berat mana? Tak ambil berat mana? Gitu-gitu je. Pasal kita jenis orang panggil dak cakna ke agama. Dah ambil berat. Yang kita ambil berat sangat kesihatan. Tu makan minum, pelajaran anak-anak. Hak tu ambil berat sangat. Jadi kita silap. Maka tiap-tiap yang silap boleh beki semula. Dengan syarat ada satu modal. Mana modal? Umur masih hidup lagi.
Dan mampu keras masuklah kubur tu, dah boleh beki dah tu. Faham? Harapkan orang hidup tolong hadiah Fatihah ke, tolong istighfar ke dia. Kita masih hidup lagi, boleh beki lagi. Nah, beki je. Dah nak beki parak, beki sikit-sikit. Nah. Dan suatu riwayat 3 perkara tiada masuk syurga tiada masuk mereka itu dalam syurga. Pertama, orang menyakiti akan 2 ibu bapaknya. Dan kedua, orang yang dayus. Ketiga, suruh-suruhan kerana berbuat zina. Di antaranya 3 golongan yang tidak masuk di dalam syurga. Yang pertama, orang menyakitkan ibu bapa, sama ada menyakitkan zahir, sepak terajang, atau nyakit hati, dan dia tidak sempat minta maaf, maka tak masuk syurga. Dah tak masuk syurga, masuk di mana? Balik semula dunia, masuk dalam obeng. Arab panggil nar, Melayu panggil neraka. Masuk dalam api. Dah ayah dia pasal apa? Pasal dia deraka ke mak dia, maka anak tu masuk neraka. Walaupun siang puasa sunat, malam tahajud, tak pernah tinggal, jawabnya masuk neraka. Dan mak dia tu mana? Mak dia ada deraka tak? Ketuk dia itu. Mak tu pula, mak dulu deraka sangatlah, ketuk, masuk neraka pula. Dah tok mana? Tok dengan tok nyang dulu. Tok jahat sangat dengan tok nyang itu, deraka sangat. Tok masuk neraka tak? Dia berlagak-lagak. Dia tak kira lah. Siapa ada kena buat satu jenayah enak tu, dia kena. Batu wal senang sekali. Tubu ilallah, taubat kepada Allah. Duduk saja menyesalnya aku buat segala dosa hak lepas-lepas. Nak tidur, ya Allah ya Tuhanku, tolong ampun segala dosa aku. Nampak? Istighfar. Astaghfirullahalazim, mana aku minta ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri, yang gagah, maka aku kembali bertaubat kepada-Nya. Kata sama. Buat dosa kita banyak. Ataupun baca penghulu istighfar. Dia penghulu besar sekali ya. Istighfar banyak masa. Astagfirullah boleh dah. Kita lepas sembahyang kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam hati biar ingat, minta maaf lah ya Allah, minta ampun lah ya Allah. Faham? Panggil istighfar lah tu. Astagfirullahalazim boleh ke? Penghulu istighfar ni Nabi ajar. Dia ni raja besar sekali lah dalam bab istighfar, dia besar kali. Biasa ada lah ditepek di surah-surah ditulis. Tu penghulu istighfar tu. Kita baca hak tu sekali sama dengan 1000 kali baca astagfirullahalazim. Kita nak baca astagfirullahalazim 1000 kali, 100 kali tak dang. 3 kali mbak dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu zambi faqfili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faham? Baca waktu sekali sama macam 1000 kali kita kata astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dang lah apa tengok api merah. Oh merah dang ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka min ni'matika alayya wa abu zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ija. Jongek lu. Faham? Dah set mutu. Dah set muda. Tapi nak khabar maknanya besarnya bacaan. Dah takkan dak dang. Dah pelan-pelan nak pergi kerja dalam lift. Kerja tekak apa? Tekak 8 dang 2 kali. Dah kalau sehari dia baca sekali, maknanya macam 1000 kali dah. Dah kalau nak tidur sekali, bangun tidur sekali, dalam lift sekali, api lak 3 kali. Tinggal dia pergi dosa. Lecingnya. Dia gitu. Padang tu robar. Orang yang dayus dan ketiga orang yang suruh-suruhan kerana berbuat zina. Jok kakak lah. Broker zina, broker.
Guna, ada awek baru siapa? Bang, baru siapa? Indung. Cina. Bang, 80 ya. Nih, cari makan. Demikian lagi kiadah. Itu pun daripada dosa yang besar. Dan arti kiadah, orang yang bertemukan laki-laki dan perempuan kepada rumah yang lain. Kiadah ni mana orang sediakan bilik supaya orang berzina situ. Sebab tu kalau kita buat chalet, kita buat hotel, kita tahu dah orang tu memang bukan suami isteri, kita benarkan juga sewa dalam bilik kita dikira kiadah. Tapi kita tak wajib kalau kita tak tahu. Tak wajib apa? Tak wajib siasat. Faham? Orang nak mari sewa hotel kita tak wajib tanya nikah tak lagi. Cuma kalau kita tahu tak nikah lagi, faham? Maka kita haram beri sewa bilik hotel kita. Nak negara hotel negara, tapi kalau waktu tak jalan jadi kiadah. Faham? Sama macam kita wak pisah. Kerja nepa wak pisah. Orang kerja wak pisah, wak golok, wak keri. Dia tak wajib tanya orang yang mari nak wak pisah tu nak wak bunuh orang ke tak? Nak wak pecah rumah ke tak? Tak wajib tanya. Melainkan kalau dia tahu dah orang tu nak buat benda haram, maka haram dia buat pisah orang tu. Nampak? Dah tak tahu sangka baik. Selang ni ajar sangka baik tu. Nak sangka buruk dia kena ada bukti tu. Bapak peropok. Nampak? Kita pergi kata orang baik, tak salah. Sebab kita tak tahu. Lama dah kita tak tengok dia. Kita pun tak ingat dah. Ataupun dia singgah minum air depan tu kat sipang. Belakang pagar Kuzal minum air situ. Kita tengok rok baik ni, orang mana baik kat ni. Padahal dia singgah nak pergi Kota Baru, nak ngopok dinum. Dia ketua popok di Johor. Faham? Kita pergi kata orang baik pasal kita tengok muka baik. Kita hak kata baik kepada bapak popok ni tak berdosa. Faham? Sebab kita tak tahu dia tu jahat. Nampak lagi? Dan kita tak wajib siasat. Tahu tak tahu orang tu lari dah. Saing kita pun mari ke bomu, tak tengok ni. Duduk minum air meja tu. Itu apa? Bapak perapok tu. Kau tahu Johor. Olehnya tembak. Ya ke tak? Aku tahu memang jahat tau. Dah aku nampak baik je. Bapak perapok. Ketua dia ni besar kali. Dia mana tahu? Aku di Malang. Dia di Malang perapok, dia tahu Faham? Betul kalau mu di Malang. Jadi nak khabar kalau benda jahat kita tak tahu. Dasar kata waktu orang yang buat pisah, dia tak wajib tanya nak bunuh orang ke nak buat potong sayur, tak wajib tanya. Yang bolehnya bila dia tahu dah memang orang ni buat jahat, barulah dia tak boleh jual pisah. Begitu jugalah orang nak mari sewa hotel, nak sewa rumah kita, nak sewa bilik kita, nak buat apa benda homestay apa semua. Kalau kita tahu dah dia nak buat berzina, haram beri sewa. Kalau beri sewa, makan haram. Dah kalau tak tahu, duk ingat ke suami isteri, tak apa. Ada pun yang sabit daripada beberapa riwayat yang banyak perimpanan orang yang diharamkan Allah Ta'ala daripada ampunannya bagi segala dosa mereka itu, iaitu 18 bagi pada malam yang dia ampun beberapa banyak dosa daripada segala makhluk, iaitu malam nisfu Sya'ban. Kerana banyak kebajikan dan rahmat di dalamnya malam nisfu Sya'ban. Melainkan sekalian orang yang lagi akan datang sebutnya, tiada mengampun Allah SWT akan dosa mereka itu kerana mendatangkan kejahatan yang amat besar. Barang yang mengerjakan mereka itu akan dibarang, melainkan jika taubat mereka itu dengan taubat yang nasuha. Baik, malam nisfu Sya'ban ni mana malam separuh daripada bulan Sya'ban. Arak ni kalau bagi 2, 10 bagi 2 jadi 50. 50 dia panggil nisfu. Tapi kalau 30 atau 40 atau 80 dari 10, dia panggil daripada 100, dia panggil ba'du. Tu bahasa Arab. Bila sebut nisfu, dia kena bagi 2 tu. Kalau 6, 3 nisfu. Kalau 8, nisfu tu 4. Faham? Jadi nisfu Sya'ban maknanya malam 14, malam tu. Malam ke 15.
Malam nisfu Sya'ban ni sebut di dalam hadis, malam Tuhan ampun dosa. Ini memang sabit dalam hadis. Nampak? Cuma tidak disebutlah malam nisfu Sya'ban ni suruh baca Yasin ke, tu tak ada nas. Tak ada belaka. Dah boleh buat dah. Kau pandai nak buat apa pun asas segala kebajikan boleh belaka. Cuma dalam mana hadis buat marilah kita hadis mana pun dia tidak ada sebut suruh baca Yasin ke, suruh tazkirah ke, suruh ceramah ke, tak ada sebut. Suruh semayang ke, suruh puasa ke, tak ada. Yang ada innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi lailin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada langit dunia pada malam separuh daripada bulan Sya'ban. Nampak? Hak tu hadis ada. Tak khabar surat benda. Sambungan hadis fayaghfiru, maka Allah memberi keampunan pada malam itu. Nampak? Aksara min sya'ri bani kalbin atau kama qala, Tuhan beri keampunan berjota-jota keampunan malam tu. Dalam hadis tak kata berjota, dalam hadis kata lebih banyak daripada bulu kambing, hak kambing yang paling lebat. Bulu kambing ni berjota-jota kalau kita bilang. Hak duk di telinga 200,000 dah bulu kambing. Dah seekor kambing. Jadi maknanya berjuta-juta keampunan Allah beri ampun pada malam nisfu Sya'ban. Jadi ingat lagi tahun ni mari pula nisfu Sya'ban tak usah bala. Jadi sama-sama bodoh ke diri. Hak surah ni tazkirah. Tazkirah. Masjid ni baca Yasin. Baca Yasin. Hak surah ni baca Quran surah lain. Baca. Hak surah depan ni pula telipuk ratik kok pandai. Semua tak ada hadis belaka. Faham? Jadi mana-mana boleh pahala belaka. Lepas tu ulama-ulama jawab, apa saja benda kebajikan yang kita buat pada malam nisfu Sya'ban dapat pahala belaka. Jadi tak payah duduk baloh. Surah ni tazkirah. Boleh pahala tazkirah. Tuhan kata wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, kerana beri tazkirah memberi guna pada orang beriman. Ada pahala. Surah penuh pula baca Yasin. Boleh pahala. Nabi kata iqra'u Yasin. Bacalah surah Yasin. Boleh pahala baca surah Yasin. Faham? Surah ni tak baca Yasin, baca Fatihah dengan ayat kursi. Boleh ke? Pasal ada perintah lain. Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Mana segala kebajikan boleh buat belaka pada malam nisfu Sya'ban. Jangan kata anu baca Yasin bid'ah. Saya kata gitu. Dah mung tazkirah bid'ah. Mana ada nah? Tiap-tiap yang tak ada nah bid'ah belaka. Tak usah cakaplah, buat boleh pahala. Nampak? Dia dah buat benda ke mana kamu? Dah buat benda. Malam nisfu Sya'ban, lepas pada Isya, lepas pada garik, tidur ramai-ramai. Nampak rehat nyanda tu iman duk tak apa tu bila. Tunggu Isya. Tak ada kok pandailah. Bukan wajib pun. Cuma dalam hadis khabar bila Tuhan buka rahmat begitu luas, fayaghfiru, Tuhan beri keampunan, sebaik-baiknya minta ampun pada malam tu. Bakat minta ampun. Dan malam lain minta juga, malam tu banyak sikit. Jadi di antaranya 18 dosa ni tidak dapat keampunan dengan berkat malam nisfu Sya'ban. Dosa lain apa? Hak 18 ni Tuhan tak ampun. Dah mana? Melainkan kita kena bertaubat pada malam ni. Mungkin malam lain Tuhan ampun balik atau tidak ampun. Sebab ampun ni liman yasha, orang yang Tuhan pilih. Baik. Maka yang pertama itu al-qatil, artinya orang yang membunuh orang dengan tiada sebenar. Dosa yang pertama, dosa besar, bunuh orang. Bunuh dengan tidak sebenar. Tak sebenar ni maknanya agama tidak mengharuskan dia bunuh. Kalau agama mengharuskan bunuh, maka tak berdosa. Mana? Dalam peperangan, dalam perang. Dia ada peperangan tak ci bunuh. Dia bunuh kita, kita tak ci bunuh dia. Tak baik. Dia cerok cocok kita. Faham? Tak usah perang kalau kita bodoh.
Dalam peperangan tak apa. Nampak? Sebab tu dalam peperangan tadi kita baru tengok serangan terbaru. Hari ni 7 hari bulan tau. 7 hari bulan dalam apa benda ni saya lupa. Live leak tadi. Hak terbaru 7 hari bulan tentera Mujahidin Taliban berjaya membunuh 7 orang tentera NATO laknatullah. Nampak? Dalam video klip terbaru tadi, pagi-pagi tadi terbaru, 3 orang baru tengok dengan kita. Nampak? Cedera 14 belah. Keluar dalam berita petang tadilah berita tu pun bahasa Inggeris. Dia kata seorang terbunuh, 2 cedera. Berita Melayu tak ada berita. Sekarang ni berita-berita dalam Malaysia, TV1, TV2, TV3 ke apa, jangan sia berita yang menyebabkan orang akan kata NATO kalah. Faham tak? Tunjukkan berita-berita NATO ni menang, gagah Amerika molek dan sebagainya. Kita termasuk tali baru dia kok. Berita pun roi ke dia kok. Padahal kita ni negara Islam. Tak baca berita ikut kita. Nak? Kita baca kata berita kita, dia kata tentera Amerika mengepung pengganah Taliban. Kita dengar berita, ada radio, internet dia ada radio Afghanistan. Nampak? Radio Afghanistan dia banyak. Beberapa hari lepas dia kata Mujahidin Islam, nampak? Sedang menyusun strategi untuk mengalahkan atau membuat serangan ke atas tentera pengganah NATO. Nampak? Jadi negeri Afghanistan kata tentera pengganah NATO. Kita kata hak Islam ni pengganah, nampaknya. Tapi dah kan dah rakyat tu jenis makan meh campur rupuk. Terang-terang pergi jumpa bapak Yahudi pun sokong juga. Tak jadi apa dah. Jadi panggil kering. Macam kaki orang panggang, kalau jirit juri ada boleh disko atas duri. Kaki kita memang sakit lah, ada duri halus je. Jangan ambil ketua orang panggang. Jalan gitu atas bara, atas duri. Ada duri ni bong dia patah belaka bahagian kaki dia. Maknanya gitulah, dah terlampau dah 50 tahun orang bodoh. Bukan bodoh letak bodoh. Faham? Bunuh orang dengan semua dalam peperangan, bunuh orang-orang mari nak tikang kita tikang dia untuk menyelamatkan diri. Tak apa tu. Perokok masuk dalam rumah dengan parang apa semua, kita ambil nampak mata pong tembok kembur tu bi otak. Lekat di SAB itu otak. Tak apa tu. Faham? Menyelamatkan diri kita. Faham? Bunuh orang haram ni bunuh kerana berebut harta. Bunuh berebut awet. Berebut awet bunuh. Macam mana? Berebut orang buang bunuh orang ada. Kalau takat tumbuk stage 2 dia tahan kira. Masa panasan. Comel sangat. Ni apa ke bunuh? Apa tak ada orang puang? Lain bidadari. Bidadari sungguh. Bidadari dada dia tubik cahaya. Pakai baju 78 nampak orang peti, bersinar-sinar orang peti. Niat kita duk berebut gocah hanya awet, tengok awet kaki cekang. Tayau angin. Dak padang lah. Bunuh orang sebenar kerana apa? Membela Rasulullah. Satu hari seorang lelaki musyrikin, dia membaca syair menghina Nabi. Syair dia tu dia baca dekat pasar Mekah. Syair tu dia nganjing ke Nabi. Nabi tak ada. Faham? Sahabat ni baru masuk Islam, dengar waktu terbit petang dia pacung kepala. Putus kepala. Nampak? Kaki khabar ke Rasulullah. Rasulullah kata mu boleh syurga lagi. Nampak? Pasal apa? Pasal orang tu hina Rasulullah. Dia waktu terbit petang putus dulu kepala. Tu orang kasih Rasulullah. Kita orang kata ke Nabi ada sokong situ. Tak ada apa-apa. Habis kuat kalau nak tambah sokong bila kita kena peri kena atas kepala baru serit dah weh, baru tahu berak nak nguni 3 ya kau hulau. Dan kedua, Arab, itu orang yang mengkhabarkan daripada yang telah lalu, yang tiada sabit ambilnya yang sahih, seperti orang yang bercetera, iaitu bercerita bahari dan bohong. Bahari ni maknanya cerita lawak, cerita pelawak, bukan melawak kelakar.
pelawak mana pelebong. Jangan bawa cerita-cerita karut sehingga cerita karut itu tersebar dalam masyarakat. Mana orang yang suka berdusta. Dan kata setengah ulama, arwah itu orang yang mengatakan bahawa sungguhnya aku mengetahui yang mencuri dan tempat barang yang hilang. Ni iaitu orang yang kita tanya kat dia, dia tahu orang yang curi ni sini, barang ada sini. Dia boleh tahu barang gaib, jangan percaya. Dan kalau ada sungguh kebetulan boleh kata belaka. Esok kita kata dak hujang pagi, tengah hari panas. Tengok esok ya sungguh. Adakah kita mengetahui akan gaib? Tak, betulan ya. Tidak ada pun yang boleh tahu barang gaib melainkan Allah. Batu orang dan dia mengaji akidah, dia tidak lagi ditipu oleh manusia. Dah kita akidah letak bukang, dak rot cetong. Dalam dengar-dengar kena lebang juga. Pasal dak kuat kan. Banyak lagi kepercayaan yang kita sayang nak buang. Benda-benda tu tak ada asah, tapi dah kita sayang nak buang. Kalau tengah pinggang jatuh, ada nak berlaku kemalangan. Pinggang jatuh. Dia buat macam cerita Nadia Ahmad. Tu pileng tu. Jawabnya tidak ada apa-apa. Pinggang jatuh pasal mung gitu lepas. Dan kali pegang molek baru dak jatuh. Faham? Kalau rama masuk rumah, orang nak masuk Minang. Padahal rama salah masuk tikap buka. Tunggu juga pak tua ada orang masuk seorang. Rama kat 200 ekor masuk. Jadi kebetulan. Bila kebetulan orang buat cakap, jangan kita percaya. Nampak kata-kata ibarat kata saja orang tua-tua, jangan jadi akidah. Tangan tapak tangan gatal lik kiri, mana benda? Kalau lihat kanan nak lepas orang, rasa gatal ya tangan aku ni. Nak lepas orang. Kalau galik kiri nak lewat isang. Mu jangan percaya, aku reka je. Jadi benda-benda tu jangan jadikan sebagai akidah kepercayaan. Benda-benda tu cakap-cakap kosong sahaja. Kenyik mata alik kiri. Kenyik mata alik kiri. Lain ni. Nak boleh saka orang tua kata. Nampak? Nak boleh tidak boleh setarang. Kadang-kadang orang kita je sarah dia. Sarah hati dia kepik. Bila dia kepik, dia tak lawah dengan udara, dia jadi gerak. Nyuk pak terlepas. Kita bahan nak boleh saka. Dah kalau nyenyuk di kanan, nak tendang saka. Dan ketiga al-musawwir. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya akan melanjutkan pelajaran di Amerika. Apakah persediaan rohani yang saya perlu lakukan untuk mengelakkan cabaran di sana? Tidak ada benda-benda pun yang berbeza lah kalau nak kira. Yang berbezanya maknanya cuaca dan maknanya persekitaran saja. Kalau di segi maksiatnya, kadang-kadang bagus di Amerika daripada di tempat kita. Ini kita dengar daripada pelajar-pelajar. Ada pelajar yang baru balik belajar di Perancis, belajar di Jerman, dia cakap dia dah ada benda tu. Nampak? Ngarut-ngarut ni kurang. Kat kita pagi petang siang malam pula. Walhasilnya takwa kena kuat di dalam diri. Iman adalah asas. Iman itu dihiaskan dengan takwa sebagai pakaian. Sebut dalam satu hadis, al-imanu uryan. Iman tu dia telanjang. Iman sebatang kara. Walibasuhu takwa. Pakaian iman tu takwa. Jadi bila takwa itu ada, pergilah bumi mana sekalipun, selagi takwa duduk di atas, maka kita selamat. Faham? Dia gitu. Kalau tak ada takwa dalam kampung kita jengkring. Dasar kata mereka. Sebab dulu lain. Kalau dulu dia tengok pendedahan aurat di barat,
Kak kita payah orang. Lah ni pak kita teruk pada orang. Tengok budak-budak puang lah ni teruk pada Cina pakaian. Nak? Gi ni negeri Cina, tak ada pula gitu. Nah, takwa pakaian bagi imam kita. Soalan seterusnya. Haram suami memuaskan nafsu dengan anggota badan dia sendiri. Bagi yang ada isteri, dialah yang harus melayan. Tapi pada laki-laki yang belum kahwin, apakah hukumnya dia memuaskan nafsunya dengan anggota badannya sendiri? Jawabnya, Nabi jawab 1400 tahun dulu. Orang muda-muda kahwinlah. Faham? Kahwinlah. Kerana muda ni dia mari nafsu. Ya ma'syarah syabab, orang muda, geng muda orang kita. Faham? Nampak? Mana mu orang muda ni nafsu kuat. Faham? Maka manis tata' minkum al-ba'ah, siapa yang mampu fal yatazawwaj, kahwin. Tu obat dia. Nah, dak ni nak kahwin lagi, belajar lagi ni, nak tunggu habis sekolah dulu tapi nafsu kuat. Kalau gitu fa alaihi bisyam, puasa. Tu saja. Nah, ni ada ustaz tu kata boleh onani pula, boleh puas nafsu sendiri pula. Nak pasal apa? Pasal ada pitih nak nikah. Bodohnya ustaz. Tak boleh, Nabi ajar lama dah, mesti berpuasa. Puasa boleh pahala ni. Nah, nafsu kita ni tak ada benda. Tak ada benda sebenarnya. Dia kosong gitu. Nah, dia macam ke awang, macam mimpi. Dalil macam kita nak ke orang puang, ke isteri kita. Faham tak? Nak sangat. Bini kata kat gia sikit. Marah dulu. Dah dia nak ke betul-betul orang. Nah, lah bini tengah panggang ikan kering. Nah, takut anguh pula lah ni, yang biasa sesat dulu. Lambat amor, kalau kita nak lambat amor bunyi. Macok tu lah bilik tekang, sepak kati-kati, gobok, tendang. Bini lambat lagi nak tunang hajat dia. Nah, musang ah. Telur ayam kapung ni kulit aja 2 tong. Repah pula abatu sauda 21 T. Obat beca 3 suku aung. Power. Marah pula tu, musang tu lambat mari tu. Berak bini masuk dalam bilik. 2 minit je. Tu nak khabar nafsu faham ni. Tu lah patu mana? Bini kata, "Gua nak mau." Dah ni bukan nak buat gurau, nak cerita buat faham tak ni? Tu nafsu, gitu ya, ada benda. Ada benda pun orang tulis mu suka ke mu sendiri. Faham tak? Tu sajalah mencak dia gitu je lah. Nafsu kalau nak kabur gitu, kita boleh out sebenarnya. Mana kalau kita lawang dia, ada benda pun. Faham? Jahat kita ngalah ke dia. Maknanya kita lawan dia, kita tak buat lagi benda-benda haram seperti itu. Pasal dah nak nikah, kita lepang boleh nikah, kita puasa dulu, tak ada apa. Bukan jadi tubik inguh ke mata. Faham tak? Bukan jadi berok gagak. Nah, boleh ada apa? Dia acah kita saja. Tengok hak boleh-boleh dah. Ada benda. Tok Guru Gayung 5 minit. Ada benda kan? Anak buah dia 2 minit gitu kan. Lah cakap besar ni lepak tak? Tengok Misa ni Misa tengok pakai ni. Tak ada 2 jam setengah. Dadang nak 2 kali nyawa. Apakah hukumnya kita namakan binatang yang kita memakan binatang yang disembelih oleh orang UMNO? Dah apa pula? Bapanya dia menyokong parti yang membuat perkara zalim dan fasik. Tidak kafir. Jadi fasik je lah. Maka sembelihan orang fasik boleh makan. Apa dalil makan pula? Menyokong orang buat benda zalim, maknanya dosa besar je lah. Dr. Yusuf Qardawi kata, mana-mana orang yang memberi sokongan dalam pilihan raya kepada parti sekular yang Islam tetapi enggan untuk menegakkan Al-Quran atau hudud sebagai teras perlembagaan, iaitulah mereka ini adalah pemerintah-pemerintah yang zalim di sisi ulama.
kerana meninggalkan hukum dalam Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Faham? Mereka tak kufur. Kalau kita tanya, mereka tak kufur. Faham? Mereka kata hak kata tu bait mulut, mereka kata hukum Islam ni tak molek, tak pakai. Molek tapi tak buat lagi. Zalim. Fa ulaika humuz zalimun. Jadi ulama kata orang zalim sembelih boleh makan. Yang dah boleh makan kafir lelek-lelek tu. Ataupun ada keluar pada lapah mulut dia, Quran ni zalim, hudud ini zalim. Nampak? Ikut Nabi jadi mundur, ikut Islam tak maju negara, tu keluar lapah murtad. Semelih jadi bakar tu. Dah ramai fasik. Kafir tak boleh. Tu mungkait mula. Buat apa? Ingat apa dia melih tu? Apa orang kita kan? Kamalan ada. Tu tak boleh makan tu. Tu melih jadi bakar. Walaupun ngadap kiblat. Apakah azab yang Allah berikan kepada laki-laki perempuan yang memuaskan nafsu sendiri? Apakah dengan ianya akan dikira zina? Memuaskan nafsu sendiri seorang diri lah. Umpamanya menggunakan tangan laki cara laki, puang cara puang. Jawabnya dosa dan haram di sisi Allah, tetapi tidak dikenakan hukum hudud. Dia seorang dia. Haram tetap haram. Dia tidak semua benda haram. Dia ada hudud. Hudud tu berzina. Dia hak besar tu. Kalau isteri dicerai suami, tempoh edah 3 kali suci, tapi lepas suami cerai, isterinya tak datang haid. Macam mana? Mahu penjelasan. Jangan bila tak datang haid, kira dengan bulan saja. Jadi 3 bulan. Nampak? Tak ada haid dah. Lepas cerai tak ada haid. Bila tak ada haid, kira 3 bulan. 3 bulan daripada tarikh cerai, habis edah. Contoh mudah, kira dengan bulan Islam, jangan kira dengan bulan orang putih. Dia kena cerai 1 hari bulan Rejab. Nak kira 3 bulan. 2 hari bulan Syakban, 1 bulan. 1 dia kena cerai 1 bulan Rejab. 1 hari bulan Syakban, 1 bulan. 1 hari bulan Ramadan, 2 bulan. 1 hari bulan Syawal, 3 bulan. Dah habis lagi dah. Habis 2 hari bulan Syawal. Faham kan? 1 bulan Syawal tu ngelah. Dah. Period mula 1 hingga 7. Hari ke-8 hingga 13 berhenti. Hari ke-14 hingga 19 keluar semula. Hari ke-14 hingga 19 darah apa? Dia period 1 hingga 7. Sama-sama 7 hari. Lepas tu sampai ke-14 ada pula. Lepas tu sampai 14 sampai 18. Jawabnya campur 1 sampai ke 18. Maka paling lama haid 15. Jadi 2 hari saja dia haid, iaitu 14 dengan 15. 1 sampai 7 haid. 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari bulan berhenti dah. Faham? Duduk dalam suci. 1 kaum. Boleh semayang, boleh apa. 14, 15 tu kira haid balik. 15, 16, 17, 18 istihadah. Soalan seterusnya. 2005 saya tinggal puasa 8 hari. 2006 20 hari. Kau bagus. 2007 2 hari. Bagus. Saya ingin bertanya pada ustaz, berapakah bagaimana saya mahu selesaikan semuanya? Jawabnya kena qada semua. 8 campur 2 campur 20. 30 hari. 30 hari. Qada 30 hari. Lepas tu fidyah. Fidyah tengok tahun 2005, sekarang ini 2010, bermakna 5 ada celah. Faham? Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 5 tu. Jadi 2005 8 hari. 8 hari 8 kali 5 apa? 40 cepat. Tahun 2006 20 hari. Bermakna ada 4 tahun saja tikah. 20 kali 4 80 cepat. 2007 2 hari saja, tak bayar lagi. Jawabnya 2007, 2008, 9, 10. 3 tahun saja. 3 kali 2 6 cukup. Apa pandangan tentang pemakanan dan minuman yang berunsurkan kuat tenaga batin? Jawabnya memang
Ada makanan-makanan atau pemakanan yang boleh menguatkan batin kita. Batin ni maknanya dalamang lah. Dan hak ada yang menguatkan secara zahiriah. Ada ubat atau makanan untuk menyegarkan kulit. Hak kelaring-kelaring kulit kering jadi lembap balik. Ada yang tambah sel. Tapi hak batin pun ada juga. Jadi batin ni maknanya faham lah. Tenaga batin. Macam hak tadilah cerita tadi ni. Cuma biasanya banyak ambil kesempatan atas nama saja. Kalau kopi-kopi bukan kata serema lah, kebanyakan dia ada tulis belaka menambahkan tenaga batin. Siap setengah kopi janda, pasok bumi, tok nyangguk, faham? Kopi anak dara, macam-macam kopi. Kita tengok situ khasiat mesti ada tenaga batin, dak mih nak mau. Obat macam pun tenaga batin habis. Sebenarnya tak banyak pun yang beri kekuatan pada tenaga batin. Sedikit benar sahaja. Tapi tak tahulah hak mana molek. Banyak kan macam biasa. Kopi tu dia beli serbuk, dia beli kilang benda yang sama saja. Kemudian dia ambil lah maknanya perasa ni ubuh. Jadi tambah lain sikit. Itu saja. Yang sebenarnya darah kita. Darah bila berjalan molek, maka kita gagah. Faham? Darah. Darah kita jalan dak molek sembak. Darah kita ada kumang, darah kita ada asid. Bila darah jalan molek dengan sebab saraf kita molek. Bila semua berjalan molek, maka batin pun molek. Gitu jelah. Kawasan rumah berbatu. Satu hari nak naik motor bawa laju. Saya sampai dekat rumah, dak dah nak break, lalu saya jatuh berdebak. Bahagian lutut dan beti saya tercedera. Luka tu dalam juga sebab jatuh atas batu. Bila kena air, saya rasa pedih. Lalu saya balut luka itu dengan kain. Pada malam itu saya tidur dan mimpi basah. Esok harinya saya nak mandi junub. Saya katakan air seluruh anggota badan kecuali tempat yang kena luka. Lepas mandi saya tayamum. Soalan saya, betul tak cara itu? Betul dah. Gebah motosikal, nampak lutut berlubang. Bang di batu. Jadi bila kena air, bahaya. Dia pun pasta, kemudian mandi junub. Dia pun tayamum ganti kat lutut ni. Betul dah tu. Jadi dalam bab mandi junub, tayamum dulu boleh, baru mandi dulu boleh, baru tayamum. Cuma nak khabar saja, kita tak boleh kalau takat pedih tak boleh tayamum. Dia nak tayamum ni maknanya kalau kena air kau borok. Kalau kena air jadi lambat baik. Kalau kena air jadi kau parok. Kalau kena air jadi tubik darah semula, baru boleh tayamum. Takat pedih tak boleh tayamum. Kena pedih. Faham? Pedih tidak rukhsah. Memang pedih, luka sikit pun pedih kena air. Faham? Pedih tak beri keringanan tayamum. Biarlah kita tayamum sebab apa? Kalau kena kau larat, kena air. Dia jadi bekok, jadi tetah jahit, baru tak apa tak kena air. Soalan seterusnya. Mak sepupu pernah kata jika sekiranya Parlimen Kuala Terengganu dimenangi oleh PAS, maka beliau nak jemput Presiden dan calon Parlimen untuk makan di rumah. Adakah ini termasuk dalam nazar sehingga hari ini beliau tidak peluang menjemput keduanya? Dengar molek nazar dengan dak nazar. Nazar ni wajib tunai. Lagu mana dekat nazar? Kita kata aku bernazar kerana Allah. Nak jemput, nak panggil orang ni makan di rumah, nak jamu orang ni di rumah, wajib tunai. Lapah nazar. Yang kedua tak sebut nazar, wajib atas aku. Dia kata gitu. We makan korang ni esok hari, apa wajib tunai. Tapi kalau kata saja kalau ada BT nak ajak tu orang makan di rumah, kan nazar. Hak tu sunat saja tunai. Faham? Nazar kena kata aku bernazar atau wajib atas aku. Itu baru jadi nazar. Boleh tak suami mandikan mayat isteri? Sebaliknya ada ustaz mengatakan boleh. Betul ke gitu? Kalau tak boleh tolong terangkan. Jawabnya ustaz tu betul dah, iaitu boleh. Faham? Mayat ni dia boleh timbal balik. Suami boleh mandi mayat isteri, isteri boleh mandi mayat suami.
Kalau ada berlaku gitu dalam kampung, jangan kata benda. Semua kata fiqh kata boleh berlaku dalam mazhab Syafi'i. Faham? Betul dah ustaz ni kata. Bini kita lah, jangan kita pergi mandi bini orang. Bini kita lah. Macam mana niat sembahyang jenazah? Laki-laki, perempuan dan seterusnya hingga selesai, tolong terangkan. Jenazah ni seorang depan. Nah, laki-laki lah. Senang saja. Laki-laki puang senang saja. Allah, aku semayang atas jenazah ini dengan 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Allah, aku semayangkan jenazah ini. Nampak? Atau aku semayangkan atas jenazah ini dengan 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Kalau makmum kata makmum. Kalau seorang lah. Ini tu maknanya mayat puang boleh, mayat laki pun boleh. Mayat tu ada dua. Aku semayangkan ke atas mayat ini atau kedua mayat ini. Lihat. Niat tak payah. Dia tukar masa doa. Kalau dua orang mayat, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, belik itu sikit. Kalau mayat puang belaka 3 orang, Allahumma ighfir lahunna wa'afihinna wa'fu anhunna, jadi belik sikit. Niat mudah. Ramanya mayat ada lelaki ada perempuan, aku semayangkan atas semua mayat ini. Tak apa. Daya sebut jawatan, daya sebut nama. Kan sebut nama pula. Dah kalau sebut nama jadi mana? Sebut nama sah. Syarat jangan salah nama. Allah, aku semayangkan atas mayat Mamat bin Sa'id ini. Lagi kata gitu. Betul sungguh nama kita, betul sungguh. Sah. Tapi orang tak suruh kata. Kata atas mayat ini sudah. Kawang terlanggar seekor babi. Kereta rosak teruk. Dia telefon orang Cina ambil babi itu. Dia bagi tahu Cina tu dia mau baiki kereta. Cina tu beri duit kepadanya. Setelah baiki kereta, duit masih ada baki. Lalu dia guna duit tersebut untuk belanja makan minum. Adakah duit itu dikira duit babi? Adakah duit itu boleh digunakan untuk belanja tertentu? Kalau haram, ada kaedah untuk jadi halal. Baik. Dia langgar babi, pecah bumper depan. Potong wajah. Ada bumper, kepek. Mari Cina ambil babi. Nampak? Gua ambil lah, lu tak nak makan. Gua ambil. Faham? Dia pun duduk belebel depan. Allah, dia ulok nak baiki ni, biti tak ada ni. Toke tu ambil ambil siang kat kamu baiki 50 ya. Boleh makan. Sebab tidak ada kita jual babi tu, tak jual. Yang tak boleh makannya aku jual kamu babi ni. Nampak? Aku jual babi ni. Nak buat baiki kereta. Toke kata tak apalah, 200 ya lah. Nak? 200 lah. Mari tak rumah makan-makan. Tu tak boleh makan tu. Ni tak ada kena-ngena ni, suku dia agak suku tau. Dia tengok duk belebel tak ada pitih nak baiki bumper ni, Cina tu pun hukumnya harus lagi makan. Faham? Soalan seterusnya. Batal tak ais mayang mertua tiri dengan menantunya? Apa kali nak kabok ni? Batal tak? Mertua tiri, bukan mertua dia sungguh. Tua kita nikah pula bini lain. Nampak? Tak lah. Pasal kita menantu saja. Faham? Dia batal dengan bini kita tu lah. Setiap malam saya tak pernah tinggal baca surah Al-Waqi'ah. Kelahmu. Bila saya datang, ada ustaz kata saya boleh baca dengan niat wirid. Disebabkan saya tak pernah tinggal bacanya. Adakah betul kata ustaz itu? Ya, ada ulama yang beri pandangan seperti ini. Dengar baik. Suti Quran tu, dia ada datang pula dalam hadis yang mengatakan baca ayat ini pada malam ini, baca ayat ini pada waktu tertentu. Jika datang hadis suruh kita baca pada keadaan-keadaan tertentu, maka ayat itu boleh kita niat zikir. Al-Waqi'ah termasuk di dalam suatu hadis sunat dibaca pada waktu malam. Jadi dia termasuk dalam surah zikir. Faham? Tapi tak datang hadis suruh baca surah tu, kita pergi ambil surah tu pergi niat zikir, tak boleh. Termasuk surah Al-Fatihah. Surah tertentu dia panggil. Boleh niat zikir dalam keadaan hadaf. Surah Waqi'ah, surah apa benda ni, Yasin, surah 3 Kul. Kerana Nabi suruh pada baca masa ni.
Bila boleh datang ke masjid lama cerang ruku Semerak Pasir Putih? Sebab kita rasa lama dah, kita jemput belum puasa Ramadan lagi. Kalau belum Ramadan baru setahun lah. Kita gini hak jemput 5 tahun dulu. Hak 5 tahun dulu. 29 hari bulan ni di Kuala Lumpur 4 tahun dah tu. Kalau setahun tu baru lagi lah, kena sabar dulu. Tapi insya-Allah pada bulan 7 belum puasa di masjid di Wakaf Baru Kelantan. Soalan seterusnya. Saya nak tanya. Rasa tulis gitu, tanya terus. Ini banyak dah saya nak tanya. Memang tepat tanya. Jadi saya nak tanya. Abi dak awak je. Kawan saya tu kapten asrama. Pada hari Khamis yang lepas, warden suruh beliau tulis nama pelajar yang balik tak minta izin. Tapi salah satu kawan saya tu cakap, memang tak sah tulis nama aku. Kalau mung tu aku tu hari pinjang lipat benda pula. Lepas tu kapten tu fikir, betul kok cakap dia. Huduh biar aku tak tulis. Tak, ingat tu. Soalan saya dekat ini dikira khianat. Dia kata si memang tak sah tulis mu tak sah tulis nama aku. Kalau mung tu aku tak faham je. Kalau mung tu aku kalau mung tu aku tak wi pinjam lipat. Tak faham. Tulis mula dah. Soalan seterusnya. Bolehkah kalau kita niat 2 solat dan 1 solat sunat? Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Pada masalah 1-2 solat niat dalam 1 solat niat dengan 2 solat. Buat 1 solat aje. Maka jalannya jumhur ulama katakan tak boleh. Tak boleh. Melainkan beberapa masalah seperti solat tahiyat masjid. Kita dak niat tahiyat masjid, kita pergi niat tahiyat masjid sekali dengan qabliyah maghrib, maka ada ulama fiqh kata boleh. Dia masuk tu nak solat qabliyah maghrib atau qabliyah isyak. Orang pergi qomat orang pergi qomat dah. Jadi kalau takut orang qomat, tak dang masa dang 1 saja semayang, maka dia boleh niat 2. Allah, aku semayang sunat qabliyah isyak dan tahiyat masjid. Boleh. Cuma setengah ulama kata baik tak sah niat gitu. Sebab bila kita semayang belum duduk, kita masuk, walaupun niat qabliyah isyak, jawabnya itulah tahiyat masjid. Maka kita semayang dapat 2 pahala, tak payah niat 1 je, niat qabliyah isyak, dapat pahala qabliyah isyak dan dapat tahiyat masjid. Kerana jumhur ulama kata tak boleh niat 2 semayang dalam 1 semayang saja. Soalan seterusnya. Saya memotong ayam untuk memasak. Bila basuh ayam, darah masih ada. Adakah saya patut basuh ayam beberapa kali sehingga darah hilang? Dan adakah saya patut siram sambil membaca selawat? Jawabnya tak wajib, tak sunat pun, maknanya basuh ni berselawat. Cuma kalau kita nak selawat memang boleh pahala. Tidak disunatkan selawat masa basuh ayam. Tapi kalau masa basuh ayam kita selawat, boleh pahala. Macam tak ada ulama kata sunat baca selawat ketika start motor. Kita pun start motor kita baca selawat, boleh pahala. Selagi mana ada darah yang mengalir, maka wajib dibasuh sehingga tanggal darah yang mengalir. Yang darah yang duduk dalam isi ayam. Darah yang mengalir tu kita basuh tak cuci mana? Bila cuci dah, tinggal darah yang lekat pada orak saja atau tulang, darah itu dimaaf pada syarak. Saya niaga buah tak habis jual, saya niat sedekah pada pelanggan. Buah-buah itu bukannya buruk tapi kecut sikit. Adakah patut saya sedekah buah yang kurang elok itu? Dia ni orang niaga, tapi bila dah habis buah baru bagi surah. Mana kalau ada awal dah bagi surah. Kalau habis selenggok rasa surah. Jadi bila dah habis baru boleh rasa buah dia. Jadi bila begitulah sedekah kita kurang pahala. Niaga buat kuih-kuih, kita makan barang makanan.
Bila habis licin, barang piti semua. Kalau dah habis, buat pergi surat. Jadi pahala sedekah kurang. Boleh, tapi sedikit. Dah kita niaga makanan, niaga buah, cerik dulu bagi yang sedekah korang. Buka kedai, nak ambil dulu buah baru, boleh 2 kilo, bagi yang sedekah. Tu pahala penuh dapat. Sebab kita tak ada arah. Taruh buruk dekah ha. Walau nampak lebar sikit. Nah, yang sebenarnya pahala sikit. Dalil takut jadi macam Habil dengan Qabil lah. Habil bila Tuhan suruh sedekah, Habil beri buah molek-molek. Qabil beri hak uduh-uduh kecup-kecup. Soalan terakhir, saya beli barang kedai Cina. Tokek cakap harga 3,000, boleh hutang. Saya bayar muka 200,500. Lepas seminggu sampai surat agreement sebut harga tunai 3,000, harga hutang 5,500. Selama 3 tahun saya telefon tokek kedai untuk menyerah balik barang ni, tapi tokek kedai tak datang ambil. Dia beri peluang untuk saya bayar juga ansuran. Saya telefon juga suruh dia ambil, tapi akhirnya tak datang. Saya nekat tak mau bayar sebab harga tak serupa dengan dia cakap. Tokek kedai marah, dia ingin blank list nama saya, dan barang itu akhirnya dia ambil balik dan dengan hutang 5,500. Apakah hukumnya? Saya tak mahu bayar. Apakah berdosa saya dengan tokek itu? Macam mana pula saya dengan Tuhan? Jawabnya, kalau daripada asal harga lain, kemudian bila kita dah ambil hutang tiba-tiba jadi harga lain, maka pembelian itu tidak sah. Tuan punya barang wajib terima balik barang dan serah balik pitih orang. Tapi kita duduk dalam sebuah negara yang tidak mempraktikkan Islam dalam negara kita, maka biasanya menimbulkan masalah. Nah, ingatlah bila kita bayar, kita dah setuju beli jual kedai cicing ni harga 1,000, bayar 100 bulan, tiba-tiba tengah jalan 3 bulan kita kapal 1,300 pula. Dah boleh gitu. Mana boleh ambil cerik duit orang gitu. Biar putus lalu hutang tu berapa. Bila putuslah hutang tu berapa, maka sah jual beli. Bila tak sama harga dengan orang yang membeli dengan tuang punya barang tak sama, maka akad tidak sah. Bila akad tidak sah, barang yang ada tangan kita kena pulang balik. Pitih ada tangan orang pulang balik. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi di lain kali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi